Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, saya doakan kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Kepada yang kurang sehat, semoga diberikan kesembuhan darinya. Amin. Sempena kemerdekaan Malaysia yang ke-64 tahun, saya ada masak dan ingin berkongsi kuih cara manis dan cara berlauk edisi Merdeka. Sebelum itu, marilah kita sama-sama sedekahkan bacaan Al-Fatihah kepada pejuang kemerdekaan yang telah meninggalkan kita dan juga kepada mereka-mereka yang terkesan akibat COVID-19. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Merdeka! 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 Kami masak, kami kongsi. Bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat adunan kuih cara manis. 2 cawan air pandan, 1 cawan santan, 2 biji telur, 3 cawan tepung gandum, setengah sudu kecil garam, pewarna dan gula sebagai inti. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya mulakan dengan membancur adunan kuih cara manis. Petua saya, kita masukkan dulu behel-behel cair ke dalam jak pengisar. Tadi saya dah masukkan 1 cawan sate. Kemudian saya bilah dengan 2 cawan air pandan. Untuk air pandan ni saya kisar 7 helai daun pandan dengan 1 dengan 2 cawan air. Lepas tu tapih deh supaya tak ada daun-daun dia yang masuk lah. Kemudian pecahkan 2 biji telur. Sebaiknya pecahkan dalam bekas lain. Tapi saya pecah tu dalam jak blender tu. Untuk pecahkan gitu pastikan kita dah basuh bersih dah kulit telur tu. Kemudian tambahlah garam untuk menaikkan rasa lemak sate. Dan akhir sekali barulah saya bubuh tepung gandum. 3 cawan tepung gandum ni kita bubuh di akhir sekali supaya tepung gandum ni tidak melekat di bawah, di dasar jak pengisar. Kalau tidak nanti dia tidak boleh tidak boleh diadun sebati. Okey, jadi tepung gandum kita bubuh akhir sekali seterusnya tutuplah jak pengisar dan switch on the blender. Bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat adunan kuih cara berlauk. 1,5 cawan air, 1,5 cawan santan, 1,5 cawan tepung gandum, 2 biji telur, 1 sudu besar minyak, setengah sudu kecil garam, pewarna, inti ayam atau daging. Bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya saya sambung dengan bancuhan adunan kuih cara berlauk. Bancuhan adunan kuih cara berlauk ni lain sikit daripada kuih cara manis lah. Kita guna 1,5 cawan sate, 1,5 cawan air. Lepas tu 2 butir telur. Seperti tadi juga kita masukkan behel-behel cair dulu deh. Barulah kita masukkan tepung gandum di akhirnya. Dan jangan lupa juga masukkan setengah sudu kecil
garam untuk meningkatkan rasa lemak sate. Dan dalam adunan kuih cara berlauk ni ada tambah juga 1 sudu besar minyak masak. Minyak masak ke minyak sayuran ke bolehlah. Jangan bubuh minyak petrol je. Okey, seterusnya tutuplah kita punya jak pengisar dan mula kisar. Bahan-bahan untuk masak inti kuih cara berlauk: 1 biji bawang kuning, 1 inci halia, 400 gram ayam atau daging kisar, 3 sudu besar rempah kari, 7 ulas bawang putih dan 3 ulas bawang merah, garam dan gula secukupnya. Sebelum nak masak inti kuih cara berlauk ni, saya cicir dulu bawang putih, bawang putih, halia dan bawang merah kecil. Kalau tak si cicir guna pisau macam saya buat ni, boleh juga guna lesung batu tumbuk sampai lumak ataupun guna chopper. Ramai kalau ni orang guna chopper ke, tapi jangan guna blender tambah air tu sebab kita nak tumis kering inti dia. Untuk bawang kuning besar tu pula saya potong dadu. Gitu cara saya potong. Ada macam chef profesional tak? Tidaklah profesional mana. Chef di rumah sahaja. Okay? Bismillahirrahmanirrahim. Panaskan minyak dan kita tumislah bawang-bawang kita cicir tadi. Tumis dulu bawang putih, halia dengan bawang merah kecil tu. Bila dah bau harum sikit, baru tambah dengan bawang besar kuning yang potong dadu tu. Jadi kita tumislah sehingga bawang-bawang ni semua layu. Bila bawang tu dah layu, saya tambah pula 3 sudu besar rempah kari ayam dan daging adabi. Jadi kita masak sampai rempah tu masak dan pecah minyak. Kemudian nanti barulah kita akan tambah dengan daging ataupun ayam kisar. Saya guna brand Ramly. Tu je lah yang diyakini buat masa ni. Dan tak ada hot daging, ada hot ayam je. Jadi tambahlah satu paket tu 400 gram. Satu paket tu 400 gram. Lepas tu sambil kita sambung masak ni, kita cicir-cicir cicir-cicir isi ayam tu supaya tak ada ketul-ketul besar lah, sebab kita nak ketul kecil-kecil je untuk bubuh dekat dalam kuih cara berlauk nanti. Kemudian saya tambah garam dan gula perang. Kali ni saya guna gula perang untuk ada sikit lah rasa manis-manis dia. Mana ada rasa pedas rempah dia, cukup dia punya rasa masing dia. Dia ada rasa manis sikit. Saya tak tambah lada hitam. Kalau nak pedas, boleh tambah sebut lada hitam sikit. Ni sebab buat untuk sekali dengan budak-budak makan, jadi tak boleh nak buat pedas-pedas. Okay, cukup masak, cukup rasa, kita matikan api. Sedialah untuk dicarakan. 1, 2, 3. Tanggal 31 bulan 8 57. Merdeka, merdeka, tetaplah merdeka, ia pasti menjadi sejarah. Merdeka, merdeka, merdeka. Mengambil semangat kemerdekaan Malaysia yang ke-64 tahun, saya pakailah lagu tu duduk sipuh depan rumah, masak kuih cara berlauk dan cara manis. Jadi inti cara berlauk yang saya dah masak tadi, saya gaulkan pula dengan daun sup dan daun bawang. Cincang-cincang potong daun sup dan bawang tu kita gaul sekali dengan inti cara berlauk. Jadi kita ketepikan dulu. Saya hidupkan api, panaskan acuan. Acuan ni saya guna hok bentuk macam bahulu ataupun bentuk orang panggil penyu belimbing kot. Bentuk tu. Jadi sapu-sapu minyak.
Jadi bila acuai dah panas, kita pun tuanglah adunan yang kita dah bancur tadi. Okey, yang ini warna putih ni adunan untuk kuih cara berlauk. Biasanya kuih cara berlauk dengan cara manis ni banyak orang jual kalau bulan puasa, dekat bazar Ramadan. Kalau hari-hari biasa jarang jumpa. Jadi bila dah tuang adunan, saya bubuh pula lauk yang kita dah masak tadi, bubuh dekat dalam acuai tu. Kalau semoleknya jangan bubuh terlalu banyak, kalau tidak nanti dia lipoh kan. Tapi ni nak makan sendiri, kita bubuh banyak lah, sedap. Lepas tu sebagai hiasan bubuhlah cili potong. Okey, seterusnya dapur sebelah tu tutup, jangan lupa tutup. Dapur sebelah ni saya masak pula cara manis. Cara manis tadi kita bancur warna hijau kan sebab air pandai. Jadi saya tambah pula pewarna kuning pasal saya nak buat warna kuning dan biru untuk cara manis. Okey, cara manis inti dia adalah gula. Saya guna gula perang, bubuh dalam setengah sudu kecil ataupun kita suka guna sudu KFC yang kecil tu ke. Okey, kita tunggu dalam masa 5 minit. Siaplah masaklah kuih cara kita. Masak kuih cara ni kena guna api yang paling kecil supaya dia masak molek tapi tak hangus alik bawah dia tu. Kalau kita pakai api kuat nanti hangus alik bawah, dalam dia tak masak. Okey, masa mula kita angkat ni dia macam macam lembek-lembek lah sikit, tapi bila dia dah sejuk nanti baru dia pejal. Okey, yang tu dah angkat kuih cara berlauk. Seterusnya saya angkat pula ni kuih cara manis. Cara manis tu pun dah siap dah. Cara manis ni kalau nak makan, kena sebaiknya tunggu sejuk sikit lah, pasal gula tu, dia gula cair dalam dia tu panas. Kalau makan panas-panas kan nanti melecur mulut. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil kita memasak, saya bacakan ringkasan sejarah Malaysia. Sejarah Malaysia bermula pada zaman Kesultanan Melayu Melaka, iaitu sekitar tahun 1400 Masihi. Pada zaman kegemilangannya, wilayah kesultanan ini meliputi sebahagian besar semenanjung dan pantai timur Sumatera. Melaka muncul sebagai sebuah kerajaan yang gemilang kerana pemimpin yang berwibawa, sistem pentadbiran dan pemerintahan yang cekap, di samping kedudukannya yang strategik berada di titik pertemuan antara Asia Timur dengan Asia Barat. Keadaan ini membolehkan Melaka muncul sebagai sebuah pusat perdagangan utama, khususnya bagi perdagangan rempah di Asia Tenggara. Islam pula muncul sebagai agama utama yang tersebar dan menjadi anutan utama penduduk Melaka kerana rajanya sendiri telah memeluk agama tersebut. Pada tahun 1511, Melaka jatuh ke tangan Portugis dan bermula dari tahun inilah Tanah Melayu berada dalam era penjajahan. Selepas itu, Tanah Melayu jatuh ke tangan Belanda pada tahun 1641 dan akhirnya jatuh pula ke tangan British pada tahun 1824 melalui perjanjian Inggeris-Belanda. British telah campur tangan dalam semua urusan pentadbiran Tanah Melayu yang sebelum ini diuruskan oleh Raja-Raja Melayu dengan bantuan pembesar-pembesar negeri. Campur tangan British ini telah menimbulkan rasa tidak puas hati dalam kalangan penduduk tempatan. Beberapa individu bangkit menentang penjajah, antaranya di beberapa buah negeri seperti Dol Said, Tok Janggut, Datuk Bahaman, Rentap, Datuk Maharaja Lela, Rosli Dobi dan beberapa tokoh yang lain. Pada era 1920-an dan 1930-an, kebanyakan nasionalisme, kesedaran politik dan pembangunan negara penduduk Tanah Melayu mula mendapat pendidikan, sama ada dari Timur Tengah atau pendidikan tempatan. Hasilnya, muncul golongan berpendidikan yang mula memperjuangkan semangat nasionalisme. Mereka menggunakan media cetak seperti akhbar, majalah, cerpen dan novel untuk menyebarkan ideologi masing-masing. Ada dalam kalangan mereka telah membentuk persatuan seperti Kesatuan Melayu Singapura KMS dan Kesatuan Melayu Muda KMM, dan yang bermatlamat mengusir penjajah dan membentuk kerajaan sendiri. Kemarahan tentera Jepun ke Tanah Melayu pada 8 Disember 1941 hingga 15 Februari 1942 menandakan bermulanya satu lagi era penjajahan di Tanah Melayu. Walau bagaimanapun, Jepun yang menduduki Tanah Melayu sehingga tahun 1945 menyerah kalah ekoran pengeboman bom atom ke atas Hiroshima dan Nagasaki. Pengunduran Jepun telah memberi ruang kepada Parti Komunis Melaya PKM untuk menguasai Tanah Melayu. PKM telah melancarkan serangan menguasai Tanah Melayu melalui kekerasan, pembunuhan 3 orang pengurus peladang getah Eropah di Sungai Siput, Perak. Lantaran itu, pada bulan Jun 1948, Sir Edward Gent telah mengisytiharkan darurat di seluruh Tanah Melayu. PKM tidak berjaya menakluki Tanah Melayu dan British kembali berkuasa. Pada
1 April 1946, British menubuhkan Malayan Union. Walau bagaimanapun, gagasan ini mendapat tentangan daripada orang Melayu kerana penghapusan institusi diraja dan hak keistimewaan orang-orang Melayu. Tunku Abdul Rahman Putera Al-Haj telah menaikkan semangat perjuangan penduduk tanah Melayu ketika itu apabila tindakannya membentuk Parti Perikatan pada 1952 mula membuka mata British untuk membenarkan penduduk tanah Melayu mentadbir sendiri negaranya. Perpaduan antara tiga kaum utama iaitu Melayu, Cina dan India telah menampakkan hasil apabila Perjanjian London yang ditandatangani pada 8 Februari 1956 telah memberi petanda bahawa Persekutuan Tanah Melayu akan merdeka pada 31 Ogos 1957. Sekembalinya Tunku Abdul Rahman Putera Al-Haj dari London, Tunku telah membuat pengisytiharan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu di Padang Bandar Hilir Melaka pada 20 Februari 1956. Pada 27 Mei 1961, Tunku Abdul Rahman Putera Al-Haj telah mencadangkan penggabungan 5 buah jajahan iaitu Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Sabah, Sarawak dan Brunei untuk membentuk sebuah negara yang baru. Pada 9 Julai 1963, wakil-wakil kerajaan British, Persekutuan Tanah Melayu Sabah, Sarawak dan Singapura kecuali Brunei disebabkan perkara yang tidak dapat dielakkan. Hasrat untuk membentuk sebuah negara yang dinamakan Malaysia tercapai pada 16 September 1963.